Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita sambung lagi dalam bab 1. Tajuk dia sebutan bagi suatu rujukan. Okey, apakah yang dikatakan sebutan? Okey, sebutan ni satu benda lah, satu benda ataupun huruf ataupun nombor yang kita sebut. Yang benda yang kita sebut. Okey, dalam konteks rujukan ni, sebutan ni adalah suatu rujukan dikenali sebagai sebutan ke n dan ditulis sebagai TN. Okey, TN. N itu sebenarnya kecil ya. Iaitu T ialah sebutan manakala N ialah kedudukan sebutan. Okey, kedudukan sebutan. Okey, kita boleh tulis dalam keadaan macam ni, okey, di mana TN. Okey, T yang saya sebut tadi tu, N ni kecil. TN. Okey, N sebutan ke N. Okey. Baik, N ini adalah orang kata apa, kedudukan nombor tersebut lah, nombor ataupun bentuk. Okey, N tu ke berapa, senang cerita ke berapa. Okey, baik, sebagai contoh kita tengok kat sini. Okey, kita tengok sini, kita ada urutan nombor 2, 4, 6, 8, 10. Okey, nombor yang pertama yang kita akan sebut, nampak? Nombor yang pertama yang kita akan sebut nanti, yang pertama adalah nombor 2 lah. Okey, bila kita sebut yang pertama nombor 2 ni, okey, maka 2 ini okey dipanggil sebagai sebutan pertama. Okey, sebutan pertama. Okey, nombor pertama yang kita sebut, okey, dipanggil sebagai sebutan pertama. Okey. Kemudian nombor 4, maksudnya nombor yang kita sebut yang kedua, dia akan jadi sebutan kedua. Okey, sebutan kedua. Okey. Dan nombor 6 ini kita sebut sebutan yang ketiga. Okey, yang ketiga. Sebab kita sebut nombor 6 ni adalah nombor yang ketiga. 1, 2, 3. Kedudukan dia nombor 3. Itu sebab namanya dipanggil sebagai sebutan 3. Okey, sebutan 3. Okey, 4 ini sebutan yang kedua. Kenapa? Kerana 4 ini adalah nombor yang kedua yang kita sebut. Okey, dan 8 ini merupakan sebutan yang keempat. 10 ini merupakan sebutan yang kelima. Okey, saya buat macam ni lah. Nampak macam ni, kamu nampak. Okey, ini sebutan pertama. Sebutan yang kedua. Sebutan yang ketiga. Okey. Jadi nombor 8, okey, nombor 8 tu merupakan sebutan yang keempat. Sebab ianya nombor yang keempat yang kita sebut. Okey, itu sebab dipanggil sebagai sebutan yang keempat. Okey, sebutan yang keempat. Manakala yang nombor ke-10 merupakan sebutan yang ke-5. Okey, sebutan yang ke-5. Okey. Yang ini sebutan yang keempat. Yang ini sebutan yang ke-5. Okey, saya ulangi sekali. Kenapa dua ini dipanggil sebagai sebutan pertama? Kerana nombor yang pertama yang mula-mula kita sebut adalah nombor 2. Itu sebab jadi sebutan yang pertama. Okey, 4 ini merupakan nombor yang kedua yang kita sebut. Itu sebab dipanggil sebagai sebutan yang kedua dan seterusnya lah. Okey, itu maksudnya. Okey, jadi bila kita tulis dalam keadaan sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima ni, okey, kita boleh ringkaskan supaya menjadi macam ni. Okey. Atau fungsi yang saya sebut tadi tu, T, N tadi tu. Okey, N tu sebutan ke berapa? Ni. Sebutan ke berapa? Okey.
So sekarang ni kita tengok sini, ini adalah sebutan yang pertama, sebutan pegang yang pertama. Jadi kita boleh tulis dalam keadaan T1. Okey, T1. Maksudnya T1 ni sebutan pertama. Okey, T1 sebutan yang pertama. Maksudnya M tadi ni adalah nilai 1. Okey, sebab dia adalah mewakili untuk sebutan pertama. Okey. Jadi kalau kita untuk sebutan kedua, kita boleh tulis dalam keadaan yang macam ni. Dalam keadaan yang macam ni. T2. T2 maksudnya T2 ni adalah sebutan yang kedua. Okey, T2 ni adalah sebutan yang kedua. Okey. Jadi kalau sebutan yang ketiga pun sama jugalah, kita boleh tulis okey, kita boleh tulis macam ni. Dia akan jadi T3. Okey, sebutan yang ketiga. T3. Kemudian yang ni akan jadi T4. Okey, T4 maksudnya T4 ni maksudnya sebutan keempat. Okey, sebutan keempat. Yang ni akan jadi T5. Okey, T5 maksudnya sebutan yang kelima. Okey, kita tulis dalam bentuk macam inilah. Okey, sebutan yang kelima kita tulis T5. Okey, T5. Okey, sebutan pertama T1, sebutan pertama iaitu nombor 2, T2 adalah nombor 4, T3 adalah 6, T4 adalah 8 dan T5 adalah 10. Okey. Jadi kalau orang tanya kamu apakah sebutan yang kedua? Apakah T2? T2 ni adalah nombornya apa? Nombornya adalah nombor 4. Sebutan ketiga iaitu T3. T3 ni sama dengan apa? T3 ni sama dengan 6. T4. T4 ni sama dengan mana? Nombor 8. Nampak tak? 8. Okey. Sebutan yang kelima iaitu T5. T5 ni sama dengan apa? Sama dengan 10. Okey, jadi bila kita nak tulis dalam bentuk nilai, kita nak bagi bentuk nilai. Okey, maksudnya sekarang ni T. Okey, T. Okey, nilai untuk T1 iaitu sebutan yang pertama tadi tu. Sebutan yang pertama tadi tu. Okey, T1 sama dengan okey, sama dengan apa nombor tadi? Sama dengan 2 lah. Okey. T1. Okey, maksudnya sini T1 ni sebutan yang pertama, nombornya adalah 2. Itu sebab saya tulis nombor 2. Okey. Jadi kalau kata T2 okey, T2 sama dengan sebutan kedua nombornya adalah 4. Sama dengan 4. Okey, maksudnya sebutan yang kedua T2, sebutan yang kedua T2 ni okey, nilainya adalah 4. Rujuk kat sini lah. Okey, rujuk kat sini. Okey. Macam tu. Okey, so sekarang ni kita tengok contoh dalam buku teks. Okey, contoh dalam buku teks. Okey. Okey, contoh dalam buku teks. Dia bagi contoh 4, 8, 12, 16. Okey, 4, 8, 12, 16. Nampak tak kat sini?
Okey. Okey, jadi sekarang bila kita tengok balik, nombor yang pertama yang kita akan sebut adalah nombor 4. Nampak tak? Nombor yang pertama nombor 4, nombor yang kedua adalah 8, nombor yang ketiga adalah 12, nombor yang keempat adalah 16. Jadi bila kita wakilkan dalam bentuk TN ini sebutan keberapa? Okey, dia akan jadi macam inilah. Okey, T1. Okey, T1 maksudnya sebutan yang pertama adalah nombor 4. Okey. Sebutan yang kedua, okey, sebutan yang kedua iaitu nombor yang kedua adalah nombor 8 tersebut. Ada buat T2 sama dengan 8. Okey, kemudian sebutan yang ketiga, T3 ni sama dengan 12. Nampak tak? 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya tunjuk gambar lah supaya kamu nampak lagi. Okey, ini nombor yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey. Okey, yang pertama nombor 4 tu sebab dia buat T1 sama dengan 4. Yang kedua nombor dia 8 tu sebab dia buat T2 sama dengan 8. Yang ketiga nombor 12 tu sebab dia buat sebutan yang ketiga adalah 12. Okey. Yang keempat nombor 16 tu sebab dia buat sebutan yang keempat adalah 16. Dan seterusnya lah. Okey, dan seterusnya. Okey. Okey, itu maksud penggunaan TN. Okey, TN ataupun sebutan ke berapa. Okey, so kita tulis sebutan. Okey, so sekarang kita tengok pada contoh yang ke-10. Contoh yang ke-10. Okey, contoh yang ke-10. Soalan dia kata sini. Nyatakan sebutan kelima. Sebutan kelima maksudnya apa? Sebutan kelima ni. Sebutan kelima ni maksudnya adalah okey, T5. Okey, T5. Okey, sebutan kelima. Okey, maksudnya T5 ni nilainya apa? Okey, so sekarang kita tengok bagi juga nombor berikut. 2, 10, 18 tu. Okey, jadi kalau kita cek sini, dia hanya bagi pada kita adalah 3 nombor saja. Ini nombor pertama, yang kedua, yang ketiga. Nampak tak? Dia bagi just 3 sahaja. Okey, 3 sahaja. So yang sekarang ni T1. Okey, T1 bersamaan dengan 2. Okey, sebutan pertama adalah nombor 2. Sebutan yang kedua adalah nombor 10. Kan? 10. Sebutan yang ketiga adalah nombor 18. Okey. Dia minta kita cari nombor untuk sebutan yang kelima. Maksudnya sekarang ni kita kena tahu dulu sebutan keempat ni berapa. Dan jawapan kita lah T5 ni. Sebutan kelima ni berapa? Okay, sebab ini yang kita nak cari. Okey. Baik, langkah yang pertama yang boleh kita buat. Mula-mula sekali kita akan tentukan apakah pola jujukan nombor tersebut. Okey, pola ni kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, menambah ke, menolak ke, mendarat ke, membagi. Itu masuk pola tu sebab kita belajar pasal nak tulis pola. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kalau kita tengok sini 2, 10, 18. Okey, 2, 10, 18 ini turutan dia turutan menaik. Jadi kita boleh cuba antara tambah, menambah ataupun mendarat. Okey, kalau kita tengok sini perubahan 2 ke 10 ni tak adalah besar sangat mana pun. Jadi kita boleh cuba dengan kaedah menambah. Okey, menambah berapa? Kalau kita tengok sini daripada 2 nak pi kepada 10 kita tambah dengan 8. Okey, 10 nak pi ke 18 kita tambah dengan 8. Nampak tak dia buat tu? Okey. Jadi sekarang ni polanya adalah pola untuk urutan nombor ni okey adalah
menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Maksudnya lah ni, nak dapatkan 10 ni, kita tambah 8 kepada nombor sebelumnya. Nombor sebelumnya mana? Sebelum 10 ni nombor 2 lah. Maksudnya 2 ni kita tambah dengan 8, kita dapatlah 10. Okey, kita dapat 10. Tentu. Okey, kemudian apa lagi yang dibuat? Okey, kita dah tahu sekarang ni pola dia. Bila kita tahu pola, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, ini sebutan pertama, nombor 2. Sebutan yang kedua adalah 10. Sebutan yang ketiga 18. Jadi sebutan keempat, nombor selepas 18 ni apa nombor dia? Senang sajalah. Okey, kita dah tahu pola tadi menambah 8. Jadi kita ambil 18 ni. Kita ambil 18 ni, tambah dengan 8. Bila kita tambah dengan 8, dia akan jadi 26. Nampak? Maksudnya nombor selepas 18 ni adalah 26. Okey, 26. Okey, kemudian daripada 26 ni, okey, tambah lagi 8. Dia jadi apa? Dia jadi 34. Jadi sebutan kita yang kelima ini adalah 34. Dapatlah jawapan dia. Okey, maksudnya nyatakan sebutan kelima bagi urutan nombor ni, jawapannya adalah T5 sama dengan 34. Okey, T5. Maksudnya sebutan yang kelima ni nombornya adalah 34. Jadi kalau kita nak cari T6 ataupun sebutan yang ke-6, nak buat macam mana? Tambah je lah dengan 8. Iaitu 34 campur 8, kita dapat 42. Okey, dan seterusnya lah. Okey, dan seterusnya. Okey, 4 T5 sama dengan 34. Okey. Jadi maka sebutan kelima ialah 34. Okey, betul jawapan kita ni. Okey. Jadi kita tengok contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11. Diberi rujukan nombor 65, 60, 55, 50. Okey. 65, 60, 55, 50. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam rujukan itu. Dia terbalikkan. Okey, dia terbalikkan. Maksudnya ni 40 ni dia duduk dalam betapa urutan nombor ni lah. Dia minta tentukan 40 ni duduk dalam sebutan keberapa. Jadi kita pun buat cek. Okey, kita pun cek. Kita cek. Okey. Langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama kita cari dulu dia punya pola dia. Okey, kita cari dulu dia punya pola. Kalau kita tengok sekarang ni, urutan nombor ni semakin menurun. Bila menurun, okey, ni pada 65, 60, 55, 50. Bila menurun ni, kita boleh gunakan sama ada operasi menolak ataupun membahagi. Okey. Jadi bila kita tengok dalam keadaan nombor ni, perubahan itu tak ketara sangat. Dia punya turun itu biasa saja. Daripada 65 turun 60, turun 55, turun 50. Jadi kat situ kita boleh cuba dengan operasi menolak. Okey, menolak berapa? Menolak dengan 5, nampak tak? 65 tolak 5 dapat 60, 60 tolak 5 dapat 55, 55 tolak 5 dapat 50. Jadi polanya adalah menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Jadi sekarang ni kita lanjutkan. Okay, sampailah kita jumpa nombor 40. Dan sekarang ni 50 tolak 5, kita akan dapat 45. Okay. Kemudian 45 tolak 5, kita akan dapat 40. Okey, dah dapat 40. Okey, sebab sekarang ni tanya nombor 40 ni. Maksudnya
40 ni duduk dalam sebutan yang keberapa. Jadi kita cek balik. Kita cek balik. Sebutan yang pertama. Okey, sebutan yang pertama. Okey, sebutan yang pertama adalah 65. 65 ini, okey, nombor yang pertama yang kita sebut tadi lah. Yang pertama yang kita sebut 65. Tu sebab T1 ni 65. Sebutan yang kedua, maksudnya nombor yang kedua yang kita sebut adalah nombor 60. Okey. Sebutan yang ketiga iaitu nombor yang ketiga yang kita sebut tu adalah nombor 55. Tu sebab dia buat T3. Sebutan ketiga adalah 55. Dan nombor kita yang keempat yang kita sebut adalah nombor 50. Okey, selepas kita lanjutkan urutan nombor ni dengan menolak 5, kita dapat sebutan kelima ni nombornya adalah 45 dan last kali nombor 40. 40 ni berada dalam sebutan mana? Sebutan yang ke-6. Jadi kita jawablah soalan kita. Soalan kita apa dia? Soalan kita dia kata sebutan yang keberapa dalam jukan itu? 40 ni maksudnya sebutan yang ke-6. Maka 40 ialah sebutan ke-6. Okey. Yang tu saja. Okey, mudah saja. Okey, mudah saja. Okey, jadi saya rasa cukup dulu untuk hari ni. Assalamualaikum.